rasuah tak habis-habis. Kopi satu. Tok lah. Ya. Bertuah saya hari ni. Dan orang biasa-biasa yang lepak kafe ni. Tok. Ya. Tadi Datuk cuba tengok fokus sangat tu. Saya tengok isu rasuah ya. Tengok ni tak habis-habis ni. Ini rasuah dalam industri insurans ya. Saya rasa bukan dalam industri insurans. Kalau ikut rasuah ni kat mana-mana pun ada rasuah. Jadi tu, kalau kita lihat ya, kita dah 60 tahun lebih merdeka tu. Isu rasuah masih berguna. Jadi mereka akan kita dari rasuah tu. Kalau kita tengok dari segi statistik kes-kes pendakwaan yang ada di mahkamah, baru-baru ni pun ada, di Johor pun ada, sampai Datuk Bandar pun dituduh. Saya ingat memang banyak media-media yang dimainkan oleh media-media lah berkenaan dengan rasuah, tapi saya rasa isu rasuah ni masih satu lagi merupakan satu isu yang perlu ditangani dengan tuntas. Kalau kita tak tangani dengan tuntas, saya rasa negara kita akan hancur. Rasuah masih lagi menjadi musuh utama negara. Untuk penghormatan Tok, Sinar Harian ada buat kempen rasuah. Okey. Kita akan membicarakan mengenai isu-isu semasa dan rasuah. Jadi Tok punya pandangan lah berhubung dengan kempen yang kami buat tu. Saya lihat alhamdulillah kempen rasuah buster yang digerakkan oleh Sinar ataupun khususnya Datuk Usamuddin kita memang banyak memberi impak kepada masyarakat. Sebelum ni tidak ada satu pun usaha yang bukan tak ada. Maksudnya oleh media lah secara holistik, secara keseluruhan yang mana melibatkan semua pihak, semua agensi, semua NGO, tokoh-tokoh penting dalam masyarakat yang digerakkan secara bersepadu untuk kita memberi penjelasan, membawa satu kempen bagi memastikan negara kita ni bebas daripada rasuah, insya-Allah. Saya rasa satu usaha yang bagus. Itu kalau kita lihat masuk polis, tak kira masuk polis dan sebagainya, sering terdedah dengan sogokan rasuah. Tok sendiri punya pengalaman bagaimana? Saya kebanyakan masa, saya rasa mungkin masyarakat di bawah tahu, kebanyakan masa saya dekat Bukit Aman dan bidang saya adalah anti keganasan ataupun counter terrorism, dan saya kurang berinteraksi dekat bawah pada tingkat awal lah. Kebanyakan masa saya waktu dekat counter terrorism. Tapi dalam pada itu pun ada operasi-operasi yang berkaitan dengan isu elemen-elemen penganas yang datang dari luar. Yang mana bila saya buat operasi tangkapan, contohnya yang saya ingat lagi dekat Jalan Ipoh, kita ada maklumat berkenaan dengan anggota kumpulan penganas daripada Asia Selatan, daripada India lah. Tu bila kita buat serbuan di apartmen tu, kita dapat tangkap dekat 30 orang warga negara India yang daripada kalangan 30 tu ada yang 2-3 tu memang ada kaitan dengan kumpulan penganas. Tapi yang lain tu terlibat dalam aktiviti dia orang tak ada dokumen dekat Malaysia. So dia orang offer duit untuk agar memastikan dia orang tak bawa ke balai lah. Tapi saya bawa dengan satu truk kita bawa semua ke balai. Itu satu. Ada juga sekali lagi yang kita buat isu keganasan juga. Kita tangkap orang Pakistan. Orang Iran. Terlibat dan menyediakan dokumen palsu untuk penggunaan anggota Al-Qaeda. Dan bila kita tangkap dia, girlfriend dia datang untuk offer kat kita, pegawai kita lah, pegawai saya, $50,000 USD, bukan RM Malaysia. Itu antara yang direct dengan saya lah. Dan waktu saya pindah ke Johor pun, memang karakter saya ni kebanyakan orang dah tahu. Memang saya memang dalam isu rasuah ni saya tidak langsung. Dia orang tak boleh masuk melalui saya, tapi dia cuba masuk melalui ADC saya, pegawai saya yang rapat dengan saya, ataupun melalui bodyguard saya lah. So ada PR lah, dia orang panggil PR lah, yang peran sebagai orang untuk masuk, untuk nak lihat sama ada saya ni boleh tembus dia ataupun tidak. Tapi setakat ni alhamdulillah, cubaan tu memang ada, tapi saya dapat menolak walaupun melalui sama ada terus kepada saya ataupun melalui ADC saya ataupun melalui pegawai yang rapat dengan saya. Tapi cubaan memang ada. Ini usaha yang berterusan. Dan kalau kita dalam konteks rasuah ni tak mestinya duit. Mungkin dia akan tawarkan benda lain. Mungkin aset, mungkin harta benda, mungkin kenderaan, mungkin wanita, gadis sebagainya. Itu tengok di mana kelemahan kita lah. Mungkin dia orang kaji karakter kita ni. Datuk Ayub ni apa kelemahan dia? Mungkin dia tak ambil duit.
tapi dia ambil benda-benda lain. Mungkin dalam bentuk hadiah, bentuk harta, bentuk kenderaan, bentuk perempuan. Untuk tadi untuk sembang pasal cuba disokong. Berapa nilai tertinggi dalam Dewan Cuba Sokong? Dekat Johor ke dekat sebelum dekat Johor? Yang tinggi yang itulah yang warga negara Iran tu, yang dalam 50,000 USD tu lah. Tapi sebab kita dah tangkap semua kali, termasuk dia, suspek tu dengan dia punya girlfriend dia lah. Sekarang situasi macam mana tu? Masih ada lagi ke cubaan untuk Masih ada lagi orang Dewan tak boleh melalui saya. ADC saya yang selalu menjadi mangsa lah, yang cuba untuk ditembusi lah. Dia orang kan ada dia punya PR tu. Di mana-mana pun ada PR ni. PR ni kan memainkan peranan orang tengah. Dia tak direct. Sebab tu kebanyakan kalau kita dengar bekas-bekas macam Tan Sri Musa pun ada cakap, Tun Hanif pun ada cakap dulu dalam satu, dia akan gunakan orang tengah. Dia tak akan direct. Dia bukan dia yang datang bagi duit kat saya ni, tak. Dia akan gunakan orang tengah. Jadi tu pernah diancam sebab ialah kita tahu kelantangan tu kalau di sidang media dan sebagainya untuk akan membongkar. Jadi, ancaman dari segi apa? Dari segi pengganas atau penjenayah? Pengganas ni saya dah biasa. Banyak kali saya dah banyak kongsi dengan media. Dulu waktu saya buat Jemaah Syamiah, saya buat tangkapan kata Daesh, Islamic State, memang banyak ancaman dan dia orang pun dah hantar elemen-elemen untuk membuat serangan kat atas saya waktu dia dekat. Walaupun individu ni ada. So itu dalam konteks keganasan. Tapi bila saya pergi ke Johor sebagai KP, waktu saya buat operasi tangkapan terhadap parti ni bawah Op Enting ni, yang kita tangkap keseluruhan tu, parti, tekong laut, tekong darat, rumah pengampungan ketua sindiket, sekali dengan bot-bot dia orang kita rampas, agak 500 orang lebih tekong pun kita tangkap. So adalah tekong yang paling famous dekat Batam tu, buat ubutan. Dia kata dia hantar 3 orang dia punya anggota lah ke Johor untuk mengambil tindakan kat atas saya lah. Tapi alhamdulillah yang mana saya maklumkan dalam 4-5 bulan lepas ada pihak Indonesia telah buat operasi di Batam dan individu tersebut telah pun diambil tindakan lah, yang mengancam tu lah. Itu ada. Jadi tu kalau kita berbalik pada isu rasuah ni, orang politik dan sebagainya bercakap bagai nak rah dah. Tapi masih berlaku rasuah di bawah dan sebagainya. Mungkin tu punya pandangan. Oh, itu soalan sensitif tu. Ya. Okay. Dalam berhati-hati. Saya rasa rasuah ni melibatkan semua pihak. Bukan saja orang politik, bukan sekadar polis, bukan sekadar SPRM, bukan. Kalau kita tengok yang tanggapan dibuat oleh SPRM daripada atas hingga ke bawah, tak ada orang yang pun terkecuali daripada terlibat dengan rasuah. Saya tak perlu detailkan. Kita boleh tengok perbicaraan yang sedang berjalan, yang ditangkap, yang ada dituduhkan. So kalau dulu orang cakap rasuah ni polis, orang nak buat polis saya. Tapi kalau tengok sekarang ni rasuah di mana-mana. So itu yang saya katakan tadi, itu mungkin dalam keadaan kita beranggapan keadaan kita dah okey, tapi hakikatnya apa yang kita tengok dan apa yang kita lihat dengan ni dan apa yang berlaku ni, tengok rasuah tu semakin serius, kan? Tanggapan semakin banyak. Yang dulu yang tak pernah kita dengar pun dah ditangkap sekarang, kan? Kalau dulu polis, sekarang ni lain. Dan itu yang ditangkap, yang tak ditangkap, kan? Di kalangan pejabat awam sebagainya lah, banyak. Saya rasa ini bukan isu orang politik, isu kaki pejabat awam, isu penguatkuasa, tak ada. Melibatkan semua pihak. Sebab tu kalau kita nak menghapuskan rasuah ni, kena start beratas hingga ke bawah. Kita tak boleh daripada ke bawah ke atas tu mungkin susah sikit, atau dari pertengahan ke atas ke bawah tu susah. Daripada atas ke bawah memang saya rasa kita boleh ambil tindakan yang drastik dan yang secara holistik untuk memastikan rasuah ni kalau tak dapat nak dihapuskan pun dapat dikurangkan. Kita bandingkanlah Malaysia dengan negara-negara lain, kedudukan kita di ranking rasuah ni, saya rasa untuk tahun lepas mungkin kita tergelincir sikit ke bawah, kan. So kita bandinglah dengan negara-negara lain yang dulu mungkin kita beranggapan negara tu memang teruk sungguhlah rasuah. Tapi kita pun kalau kita tak betul-betul ni, mungkin kita pun akan ke belakang. Kita bukan ke depan, ke belakang ni. Itu yang saya rasa kena ada satu komitmen dari semua pihak lah untuk memastikan kita dapat mengurangkan rasuah. Ini bukan untuk imej agensi penguatkuasa, tapi untuk negara, pelaburan dan sebagainya lah. Rasuah akan musnahkan negara. Untuk balik pada Datuk lah. Maknanya kalaulah Datuk bukan pegawai polis, siapakah Datuk Ayub? Oh, itu macam-macam boleh jadi tu. Impian dari kecil.
Saya tak ada cita-cita sebenarnya. Saya mas belajar kat sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti pun saya tak ada cita-cita. Cuma bila saya masuk universiti tu, saya punya bidang tu pengusahaan perniagaan, pengusahaan dalam finance. Saya memang berharap akan menjurus ke arah banking ataupun finance sebagainya lah. Saya banyak pergi selepas saya grad tu, pergi interview sebagainya lah. Tapi polis yang datang dulu, tawaran pada polis. Jadi itulah kalau lah saya tak masuk polis, saya kata besar kemungkinan saya akan bidang ni banking ataupun finance dengan swasta, ataupun saya pun minat menjaga sebab arwah bapak saya menjaga kan. In fact waktu saya kerja dekat Penang, waktu sebelum saya masuk polis pun dengan syarikat swasta, saya dah bergabung dengan kawan-kawan saya lah. Kita dah sewa satu kedai makan untuk kita buka bisnes kedai makan di Paya Terubung, Penang. Tapi sebab salah seorang kami punya rakan tu, partner tu, dia dapat tawaran pergi ke Brunei bisnes, dia pergi, jadi tak berjalan benda tu. Dan yang tiga, kalau saya tak jadi polis pun, tak menjaga pun, mungkin saya minat ternak kambing ya. Sebab arwah datuk saya memang ternak kambing, kampung punya style lah kan. Tapi saya kata kambing ni saya minat dulu. InsyaAllah kalau bersara pun ataupun bersara awal pun apa pun, saya ingat mungkin saya akan pergi untuk menternak kambing lah, insyaAllah minat. InsyaAllah. Saya pun dah pergi buat Ricky kalau dekat Johor ni, dia panggil Osman Goat Farm. Dia banyak menternak kambing. Waktu saya pergi melawat dia punya ladang. So dia bagilah idea-idea. Dia kata kalau Datuk nak start ni, kata Datuk datang, dia akan bagi kursus sebagainya. So saya kambing tu salah satu, menternak kambing lah. InsyaAllah saya akan kemaskan kalau saya pencen nanti, ataupun pencen awal ke apa ke, saya nak menternak kambing. Mungkin boleh share sikit lah pasal perjalanan penelitian tu sebagai pegawai polis sampailah menjadi ketua polis Johor. Mungkin boleh kongsi sikit. Saya bila habis training tu, kita ditempatkan kita di-attachkan dekat IPD di Kuala Lumpur. Kita buat jadi pegawai penyiasat jenayah lah. 3 bulan di Briefy, 3 bulan di Jalan Bandar, 3 bulan di Sentul, 3 bulan di macam-macam Dawangi sebagainya lah. So lepas tu bila saya memang tak minat untuk masuk cawangan khas, sebab saya rasa cawangan khas itu tutup kan. Saya nak pergi ke ground lah untuk jadi pegawai penyiasat. Tapi saya tak tahu sebab saya bila arahan pertukaran keluar, saya ditukarkan ke cawangan khas. Bila saya start cawangan, saya tak minat, saya nak minta keluar. Tapi adalah orang berpengalaman dalam PDRM, kawan baik saya juga, Datuk Ahmad Ibrahim, dia pencen KP Kedah tu. So dia kata, Ayub, dia panggil Hang lah, Hang tak sesuai Ayub duduk dekat CID yang kena SB, sebab Hang tak banyak cakap kan. So saya duduk lah kat SB. So lepas tu bila saya start buat operasi, baru saya minat saya datang. Saya masuk 1993 dekat cawangan khas. 1994 saya start buat operasi yang Wali Khan sebagainya, yang tangkap first New York World Trade Center bombing punya suspek tu. Dari situlah banyak bila terlibat operasi tu, baru saya minat. Dan saya kebanyakan masa saya daripada tahun 1993 sampailah 2005 saya buat counter terrorism. Memang banyak operasi lah, Al-Qaeda lah, Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah, KMM, apa semua lah, Daesh. Kemudian 2005 saya pindah ke division baru yang bahagian perisikan balas lah, counter espionage. Sekejap 6 bulan saya ditarik balik untuk buat counter terrorism sampai 2009. Dia tubuhkan jabatan baru, Jabatan Pasukan Petugas Khas. Saya keluar balik daripada SB sampai 2014 dibubarkan. Saya masuk balik ke SB pun buat counter terrorism. Dia pun buat division baru untuk saya, I8 counter terrorism. Sehinggalah saya ditukarkan ke Johor lah sebagai KP Mac 2000 tahun lepas lah. Sebenarnya keberanian tu datang dari mana? Keberanian? Maksudnya bila tu menyelongkar, lepas tu buat sidang media, dedahkan sana sini. Keberanian tu? Saya dekat mana saya ada pun, saya memang minat operasi. Itu memang hakikatnya lah. Dan operasi saya melibatkan banyak rangkaian, kita punya kolaborasi sama dari peringkat dalaman dalam negara, luar negara sebagainya. Dan bila saya turun ke Johor ni, saya OCCI lah, Datuk Yusof. Dia ketua Jabatan Sidang Jenayah. Dia ni pun kaki operasi ya. So, saya hanya menentukan hala tuju. Saya nak buat operasi, dia yang berbincang dan kita come up dengan idea. Itu yang op Benting sebagainya. Sebelum op Benting memang kita dah buat op dah dekat sana. Op Pintas Bersepadu Selatan. Bulan 3, bulan 4 lancarkan dekat Johor. Modul tu dah digunakan untuk op Benting. Op Benting bulan 6, bulan 5, bulan 6. Johor buat dulu. Yang kita buat tangkapan parti pun kita buat dulu. Kan? Bagi saya, kalau kita kerja ikhlas, yang lain kita jangan bimbang. Kita kerja ikhlas, kita niat kita betul,
kita nak betulkan keadaan, kita nak membentras jenayah, kita akan buat. Banyak benda yang kita boleh buat. Kita nak ataupun kita tak nak buat. Itu ya. Kita nak buat separuh jalan ataupun nak buat orang kata apa ni sekadar panas ruam kuku ni ke, ataupun sekadar nak tangkap, itu ya. Saya tak, kalau saya buat saya akan buat keseluruhan. Macam kita buat benteng lah, tangkap parti, kita tangkap keseluruhan. Bukan tangkap penatang asing saja, parti buat apa dia tangkap. Bukan buat apa lah, maksud saya tangkap pun nak tuduh parti. Saya tak. Saya buat, saya tangkap semua. Tekong laut, tekong darat, bot kita rampas, ketua sedikit pun kita tangkap. Agensi penguasaan sebab pun kita tangkap 24 orang, polis, tentera dan juga immigration yang jaga tempat ni, semua kita tangkap. So kalau kita buat operasi, kita buat betul-betul, insya-Allah kita akan dapat membentras benda ni daripada A sampai Z. Impact, baru ada impact. Macam kita buat dengan geng Niki lah. Sejak 2014 dah ada geng Niki lah. Bila kami buat operasi, kita dapat tangkap keseluruhan. Kes saya memang dah dituduh di mahkamah, kita tunggu tengoklah. Itu yang maksud saya, kita buat benda betul-betul, insya-Allah. Tidak ada benda yang mustahil bagi saya. Kita nak tak nak, kita plan elok-elok, insya-Allah kita akan. Yang paling penting niat kita ikhlas. Mungkin adalah ada setengah pihak cakap Datuk Ayub ni nak publicity, sikit-sikit nak buat sidang media, Saya share dengan public, masyarakat, untuk bagi dia orang faham tugas kita, apa yang kita dah buat, apa yang sedang kita buat, telah kita buat dan akan kita buat. Kerjaan-kerjaan kita kena kongsi dengan masyarakat, baru masyarakat faham di mana kedudukan kita sebagai. Kalau kita sekadar buat untuk kita ya, untuk suka-suka, sekadar melepaskan batuk di tangga, tu masyarakat pun akan nilai lah. Banyak kes-kes ni tak ada apa pun, tangkap lepas. Dia orang tak faham. Macam penagih dadah kita tangkap bawah 15.1 lah, menagih dadah sebagainya. Bila kita pergi ke mahkamah, hakim bagi jamin, lepas lah. Tu kita, ini polis Kautim lah, tadi tangkap, esok lepas. Dia orang tak tahu itu bukan kuasa polis, bagi jaminan sebagainya kuasa magistrate kan. Dan bila dia pun dibebaskan, ada juga yang kita tangkap polis-polis ni tangkap esok lepas, kenapa dah saya nampak balik? Yalah, dia dibagi jamin, sementara nak tunggu pembicaraan kan. Tapi persepsi masyarakat, tangkap hari ni esok lepas, nampak dah minum kat kedai kopi dah, kedai mamak kan. Polis ambil rasuah kata. Jadi benda-benda tu kalau kita tak kongsi dengan masyarakat, persepsi negatif tu ada lah. Itulah sebabnya untuk selalu apa je operasi hebahkan media supaya orang ramai tahu. Jadi untuk apa sisi lain lagi yang orang luar tak tahu selain keberanian dan ketangkasan tu? Saya tak berani. Banyak lagi pegawai anggota polis yang orang kata apa ni, terkorban kan, bertempur dengan penjenayah. Macam dulu Kulai Singgam lah apa semua tu kan. Banyak. Saya pun tak pernah bertempur dengan penyamun kan. Penyamun belum lagi kan, belum pernah bertempur menembak. Tapi orang dulu tanyalah B9 itu lagi banyak kan. Kalau berani kata saya ni ke bawah kali lah, dari segi nak kata ni tak ada lah, tapi orang lain lagi. Tapi yang paling penting bagi saya, apa yang kita buat yang tadi tu, kalau kita buat dengan betul, kita jangan bimbang yang lain kan. Itu ada skill tiba roti canai. Ada. Ialah bila orang tengok saya tiba roti canai waktu bulan puasa, waktu ada lawatan daripada MB dekat ke masjid kita punya Masjid Tunku Laksmana dekat IPK tu, kebetulan saja. Sangka tak boleh tu jadi saya tak sangka menjadi viral sebab kita bersahur tu. Kebetulan dia orang bawa daripada restoran mamak dia, bawa dia punya kayup langgar apa semua lah kan. So, bila saya hantar MB balik, saya tak perasan sebelah tu dia orang ada tempat bawa canai tu. Bila MB balik, saya pun lama tak buat, saya buatlah. Itu yang dia orang buat rakaman dan diviralkan. Dia orang terkejut, dia kata, Datuk Ayub cakap. Dia orang tak tahu saya buat roti canai sejak umur saya 12 tahun. Dan tadi yang berbalik pada soalan tadi, sisi yang orang, saya kata kebanyakan orang dah kenal karakter saya. Walaupun sebelum ni kalau keluar PC orang nampak serius, garang kan. Datuk Ayub ni, first impression Datuk Ayub garang, kita takut dan tapi bila orang kalau kenal saya, ada masa saya garang, ada masa dan kebanyakan masa saya tak garang. Saya tengok orang. Kalau pegawai anggota saya ni yang ada setengah pegawai ni, kita tak perlu, kita hanya bagi kita punya misi dan misi kita. Dia orang boleh buat. Dia orang boleh buat planning. Tapi ada benda kita kena, ada orang kita kena guide. Ada juga pegawai anggota ni kita kena push dia orang, tekan dia orang. Ada anggota kita kena marah dia orang. Ada orang kita boleh marah dalam one-to-one, panggil ke bilik marah dia orang lah. Tapi ada orang, bagi saya, kita kena marah dia depan orang, baru bagi kesedaran. Mungkin bagi orang tak sesuai, ini menjatuhkan marah. Tak, bagi saya tak ada.
Saya kalau you tak dengar cakap, you keras kepala, you degil, kita bagi nasihat secara elok pun tak dengar, kita bagi surat pun tak dengar, kita telanjangkan dia depan orang. Mungkin setengah orang tak setuju, tapi bagi saya itulah karakter saya. You pilih lah. Pilih yang mana yang you nak saya buat dekat you. Dalam kebanyakan ni saya rasa saya tak ada masalah. Orang yang biasa dengan saya, dia orang tahu karakter saya. Tapi orang tak biasa mungkin dia rasa janggal sikit. Kan? Tak ada. Saya punya karakter macam tu. Jangan takut. Dan saya ni boleh bertolak ansur. Ada juga kebanyakan orang kata saya ni keras sangat. Dekat mana yang saya keras? Bagi contoh. Adakah tindakan-tindakan yang saya ambil dekat sindiket, tindakan yang saya ambil dekat pegawai anggota polis terlibat rasuah ni itu keras? Adakah saya tak bertolak ansur dengan sindiket sikit ni mana saya keras? Keras maksud you keras macam mana? You nak saya berlembut dengan dia orang? Saya tak akan melembut. Mungkin banyak orang tu lah. Orang cakap Datuk Ayub. Datuk Ayub ni tak boleh tolak ansur lah. Saya tak boleh tolak ansur dengan benda yang tak betul. Kalau benda yang betul, saya boleh tolak ansur. Bergantunglah. Kalau you nak orang pemimpin yang macam tu, itulah. Kan? Tapi saya tak. Itulah karakter saya. So sama ada you suka, you tak suka, itu hak you. Saya akan buat apa yang betul, ikut SOP, ikut undang-undang. Yang paling penting ikut agama kita lah. Kalau dalam konteks rasuah, berbuih mulut kita cakap dia rasuah kan. Saya selalu buat pembandingan rasuah ni lah. Kita boleh cakap rasuah, rasuah tak ada apa, okey lah tu sikit-sikit kan. Kita bandingkan dengan daging khinzir. Daging khinzir ni memang haram tak boleh makan. Tapi kalau dalam darurat boleh makan tak? Boleh. Tapi rasuah dalam apa keadaan sekalipun tak boleh haram. Kita buat perbandingan tu. Ini kita rasuah kita ambil. Sebut daging khinzir, oh haram. Kan? Haram. Rasuah kau ambil. Contohnya lah, buat perbandingan antara dua tu. Daging khinzir dengan rasuah. Baru kita dapat gambaran. Saya tak tahulah, mungkin setengah orang yang ingat rasuah okey. Mungkin setengah orang yang ingat rasuah ni harta rampasan perang. FAI kan? FAI. Macam orang KMM dengan JI tu. Dia pergi rompak Southern Bank, dia kata itu FAI, harta rampasan perang. Tak tahulah kok ada term baru yang untuk menjustifikasikan untuk menghalalkan rasuah. Oh, rasuah ni FAI, harta rampasan perang. Tu tak tahulah. Mungkin ada konsep baru, mungkin ada ayat Quran, hadis baru, tak tahulah kot. Ataupun tafsiran baru kan. Tak tahulah kan. Untuk bekerja sebagai ketua polis itu bukan satu tugas yang mudah dan sentiasa sibuk. Bagaimana untuk bagikan masa dengan keluarga? Saya rasa polis ni, dalam akta polis tu ada tau, akta polis. Kita polis ni kerja 24 jam seminggu tau. 24/7. Kalau polis dah kita nak minta allowance lebih masa, bankrupt kerajaan kata. Polis semua 24/7 kerja. Memang itu. Macam saya, kebanyakan masa saya pun dekat Bukit Aman. Tapi orang dekat bawah, dekat daerah, dekat state kan, kontijen ataupun negeri ni, dia orang lagi sibuk, tak ada masa. Dia orang buat pelbagai tugas. Mungkin tugas hakiki dia orang pegawai penyiasat, tapi dia orang kena pergi buat roadblock, SJR, Sekatan Jalan Raya. Mungkin dia orang kena pergi ambil riman orang. Mungkin dia orang kena buat terlibat operasi kan. Lagi banyak, lagi tak ada masa. Polis memang tak ada masa bagi saya. Cuma kita kena pandai mencari masa kita lah. Macam saya tak suka ni bersosial dan macam bermain golf semua tu, bagi saya itu buang masa. Bagi saya lah, mungkin bagi setengah orang ni nak bersosial. Bagi saya kita main golf ni sehari suntuk habis. Jadi kalau ada masa, kita spend dengan family kita. Kita jangan pergi bersosial benda yang lain pula. Mungkin setengah orang ni kata okey. Bagi saya ada masa saya akan dengan family saya. Memang masa memang suntuk dengan family lah. Ada masa kita bercuti pun ada juga, bukan tak ada. Cuma amat sedikit lah. Kalau tak boleh mengorbankan masa dalam kerja, jangan jadi polis, jadilah yang lain. Saya tak kata pejabat orang lain tak sibuk, pejabat lain pun cikgu lagi sibuk pada kita polis. Tapi dalam polis, kalau kita expect kita masuk pukul 8 pagi, pukul 10 kita akan keluar minum teh tarik, pukul 1 kita keluar makan, pukul 5 kita balik, kita tutup handphone. Itu bukan pegawai polis lah. Itu mungkin pejabat awam lain mungkin pula. Tapi kebanyakan trend sekarang tengok dah ada kecenderungan ke arah itulah. Pukul 5 tutup handphone. Bos telefon tak dapat kan. Kita polis 24 jam. Kan? So, jadi kena pandai memainkan menyusun waktu kita lah. Keluarga penting. Kita apa kesudahan pun keluarga lah. Kita kerja juga. Tapi kalau kita sakit demam, siapa nak jaga? Mungkin hari pertama datanglah kawan-kawan kita melawat.
bos-bos kita datang melawat lah. Kan hari pertama, hari kedua baca doa lah. Hari ketiga, siapa nak jaga kita? Isteri kita dan anak-anak kita jugalah. Kan? Kerja, kita ikhlas kerja, committed. Pada masa sama keluarga pun penting juga. So kena kena diimbangi. Tidak susah kita. Terima kasih dok. Kena sudi lepak-lepak Sama. fikir kami ni. InsyaAllah. Sama-sama. InsyaAllah. Kalau ada masa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Kisah pejuang lawan petualang. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk like, share dan komen di semua platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter, di TikTok Rasuah Buster untuk mendapat perkembangan dan maklumat terkini berhubung isu semasa dan rasuah.